لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. آمين. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم يسر ولا تعسر رب تمم بالخير اللهم آمين. ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zanuria kata kita ada 10 orang. 9 je sebab Ajaz Zainul ada 2. Kalau ni ada 2. Salah 1. Baik. Satu dia, satu lagi tu yang sebelah dia tu. Oh, biasa di sebelah dia. 10. Sebab Ustaz Nuria letak muka. Dia kata nanti tak ada orang letak muka. Oh, okey. Allah yashfik, Allah yashfik. Baik. Kita nak baca ayat perbincangan kita sekali lagi. Pada muka surat 548 kita nak baca ayat yang ke-23 insya-Allah. Ayat 23. Muka surat 548. 548. Ayat 23. Ya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. سبحان الله عما يشركون. Terjemahan. Dialah Allah. Tiada ada Tuhan selain Dia, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Sejahtera, yang menjaga keamanan, pemelihara keselamatan, yang Maha Perkasa, yang Maha Kuasa, yang memiliki segala keagungan. Maha Suci Allah daripada apa yang mereka persekutukan. Baik. Pada sesi yang lepas, kita telah melihat pada nama Allah yang Allah sebutkan pada penghujung surah Al-Hasyr ini, iaitulah Al-Malik, yang menguasai alam. Yang menguasai alam. Baik. Dan kita telah melihat kaitannya dengan penceritaan di dalam surah Al-Hasyr. Setelah nama Allah Al-Malik, Allah sebutkan setelah itu satu lagi namanya, iaitulah Al-Quddus. Al-Quddus. Dalam terjemahan diletakkan yang Maha Suci. Baik. Kita nak melihat sedikit pada nama Al-Quddus ini. Baik, Al-Quddus. Terjemahannya yang Maha Suci. Baik, bila sebut nama Al-Quddus, apa yang kita terfikir? Al-Quddus. Ruhul Quddus. Ruhul Qudus, Masya Allah. Wah, jadi terus tengok Ruhul Qudus. Saya baru nak sebut.
jangan teringat lagu Jamal Abdillah pula. Memang tak teringat pun kan. Baitul Qudus. Masya-Allah. Baik. Ustaz, dulu Hmm. saya macam tu Ustaz. Hmm. Tapi Ustaz tegur saya sekali, saya ingat sampai sekarang. Ya ke? Saya dia suka menyimpang. Pikiran saya suka menyimpang selalu Ustaz. So jadi Ya. Ustaz dapat ingat dulu sekali, sekarang ni bila masuk kelas Ustaz, benda tu semua tak ada dah. Oh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya pun tak ingat saya pernah menegur. Saya harap waktu menegur tu saya bercakap baik dan Najib tak kecil hatilah. Tak langsung saya bersyukur sebab saya kata daripada Ustaz dulu kan, kelas yang Ustaz buat 3 kelas ni betul-betul mengisafi saya tau. Sebab banyak benda yang saya lakukan secara kebiasaan sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang baik, tapi dia jadi kebiasaan. So saya sekarang ni saya cuba nak kurangkan perkataan-perkataan yang tak sesuai dengan Alhamdulillah, tu kira kita tengah reconstruct, tengah tune balik tu kita punya fikiran. Bahasanya kita tengah melaraskan fikiran kita dengan Al-Quran. Masya-Allah. Ya, itu yang susah tu Ustaz. Sebab tu saya kadang-kadang saya diam. Bukan saya diam tu bukan saya tak nak cakap Ustaz. Saya mengenang balik, dia macam reminiscing tau Ustaz. Okey. Mengenang balik siapa saya sebelum kelas ni kan, dan siapa saya sekarang. Saya tambah kalau ayat surah An-Nahl tu lagi saya terasa. Allahu Akbar. Itu saya bersyukur betul lah nikmat Allah bagi ni dan peluang Allah bagi ni kan, supaya kita dapat memperbaikilah. Teruk sangat saya ni dulu Ustaz, melelong kata. Bukanlah melelong tu dari segi perbuatan, melelong dari segi percakapan tu dia macam tak serius. Ya. Betul lah. Kita pun sama kan, bukan Jaya je. Saya sendiri pun sama kan. Kita kadang orang kata apa, cakap sedap kan. Khairlah insya-Allah, asalkan dia bukan perkara yang salah, tak mendatangkan dosa, tidak ada masalah kan. Tidak ada khair insya-Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik. Perkataan Al-Qudus kalau kita lihat kata dasarnya adalah pada 3 huruf Qaf, Dal dan juga Sin. Qadasa, suci ataupun kesucian. Suci ataupun kesucian. Kita mungkin selain daripada nama Allah Al-Qudus, perkataan yang dia mempunyai root yang sama tapi kita lebih familiar dan biasa. Apakah dia? Subhanallah. Subhanallah. Yang punya makna seerti. Sama. Subhanallah. Okey. Kita akan sampai pada penghujungnya nanti, perkataan subhanallah. Okay, baik. Perkataan qadasa. Biasa dengar tak perkataan qadasa? Tidak. Tak biasa dengar lah. Ke biasa dengar? Tak. Tak biasa. Tidak. Baik. Ada tak perkataan yang lebih kurang macam qadasa tapi kita biasa dengar? Ada tak? Saya tulis perkataan depan dia je. Saya tulis depan dia, saya yakin semua boleh jawab. Baitul Muqaddis. Baitul Muqaddis. Okay, baik. Background Baitul Ustaz Muqaddis ataupun Baitul Maqdis. Okay, baik. Kalau kita tulis dalam bahasa ni mungkin tak berapa nak nampak kan. Kita tukar dia jadi bahasa Arab. Kita tengok macam mana. Bait. Kita ambil Al-Maqdis. Okay. Bila tulis dalam Arab. Baru Macam nampak. Ya Allah. Kiranya Rumah kita suci. lebih familiar dengan Arab sebenarnya daripada bahasa Melayu. Kita terror Arab lah sebenarnya. Tulis bahasa Melayu tak nampak, tulis Arab baru kita boleh nampak. Terror Arab lah sebenarnya. So Baitul Maqdis ataupun Baitul Muqaddis.
yang kita selalu sebut itu, itulah mempunyai ru'ah yang sama, qaf, dal dan juga sin. Sebab dia bangunan macam tempat kan, jadi kita tak perasan yang dia tu Qadasa. Qadasa. Jadi kita nampak dia macam nama kan. Al-Maqdis. Al-Maqdis. Baik, dia mempunyai ru'ah yang sama, qaf, dal dan juga sin, iaitu suci. Lepas tu Baitul Maqdis, kalau terjemahan bahasa Melayu dia, satu tempat ataupun rumah yang suci, tempat yang suci. Tempat yang suci. Okey, baik. Kita nak melihat pada makna apakah yang dimaksudkan dengan Al-Quddus, makna Al-Quddus. Okey, saya bawakan makna Al-Quddus. Saya bawakan daripada perbincangan sebutan beberapa ulama. Pertamanya, seorang ulama tafsir yang bernama Al-Biqai. Ini seorang ulama tafsir. Dikatakan Al-Quddus ialah kesucian yang tidak menerima perubahan. Tidak disentuh oleh kekotoran dan terus-menerus terpuji bagaikan debu. Keputusan itu. Ya? Lagu Salim. Suci dalam debu. Suci dalam debu. Ada macam sini sikit lah makna apa dia, lirik dia. Okey, baik. Suci dalam debu. Perkataan qaf dal sin ini, kalau lihat daripada makna perkataan, selain daripada suci, ia juga bermaksud debu. Debu yang suci pun dipanggil Al-Qadus juga. Al-Qudus. Qadasal. Qaf dal sin juga. Ada makna ya, debu yang suci. Tahu. Ingat lirik lagu ya. So kita dah terbiasa dengan itu kan. Tak, lagu dia tu pun bawa makna, dia orang kata. Dia orang bedah lagu, ada yang Ustaz Ibn Rijal kan suka bedah lagu. Ustaz Ibn Rijal. Tapi bagus kan. Baik. Dia ketiga pula. Okay, sebentar. Terus menerus terpuji dengan sifat kekudusan. Okay. Yang kedua, Syangqiti. Syangqiti. Sekarang lihat.
Serap tulisan boleh nampak Kalau ada nak minta besarkan lagi, boleh beritahu saya besarkan lagi. Nampak Ustaz. Maha suci rasa sifat yang dapat dijangkau oleh indera atau yang terlintas di fikiran. Saya setahun ber-PKP ni, kelas online. Akhirnya sejak 2 minggu lepas kan, kena pakai spek dah. Waktu malam. Mata dah silau. Kalau bawa kereta tu, signboard, nombor plate kereta memang tak boleh nak nampak. Dia jadi kabur, nampak ada tulisan kabur, tak nampak. Saya ingatkan mata kena aircon ke, sebab saya kira mata kalau kena aircon dia jadi tak berapa clear. Rupa-rupanya memang memang tak clear tu. Penangan kelas online. Menang kat komputer banyak kan. Baik, 3 saya bawakan pendapat ulama. Yang pertama dan kedua ini mungkin kita jarang dengar. Al-Biqai seorang ulama tafsir. Yang kedua Asy-Syanqiti. Asy-Syanqiti ini saya rasa kita familiar sikit lah. Dia yang menulis kitab Adwa'ul Bayan. Kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Biasa dengar tak Adwa'ul Bayan? Kitab tafsir Adwa'ul Bayan. Kalau tengok, kalau saya kosongkan background, okey. Tak nampak tak belakang saya? Tak nampak. Tak nampak ya. Nampak ke? Nampak? Saya spotlightkan sikit. Nampak. Okey. Kitab yang ini. Okey. Ini Ya. kitab tafsir dia, Adwa'ul Bayan. Bayan. Muhammad bin Amir Asy-Syanqiti. Dia bukan orang Arab. Dia bukan orang Arab. In fact, ini Asy-Syanqiti bukan orang Arab. At-Tabari juga bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Orang apa Ustaz? Asy-Syanqiti ni daripada tu Mauritania tu. Daripada Mauritius. Oh, Mauritius. Mauritius. Arab ni Mauritania. Mauritius. Kebanyakan Sedap. kita Arab, dia penulisnya bukan orang Arab. Surprisingly. Contoh kitab Sahih Al-Bukhari, dia bukan orang Arab kan? Dia orang Uzbekistan, daripada Bukhara. Kan? Begitu juga kitab hadis ini Muslim. Sama, bukan orang Arab juga. Ya, banyak kita Arab yang besar-besar, hadis ataupun Quran, kebanyakannya bukan Arab. Jadi tak mustahil untuk kita yang bukan Arab ni juga untuk menguasai bahasa Arab. Al-Quran, hadis, tak mustahil. Sebab banyak ulama dulu yang terror, dan ulama yang terror nahu, terror bahasa, grammar ni, dia bukan orang Arab pun. So kita boleh, insya-Allah. Baik. Asy-Syanqiti ni kitab tadi yang saya tunjukkan tadi tu, dia special. Selalunya kitab tafsir dia bawa ayat dan cerita asbabun nuzul, hadis, pendapat para sahabat dan sebagainya. Asy-Syanqiti dia khusus tafsir dia tu membawakan tafsir Al-Quran dengan Al-Quran sahaja. Dia bawa tu je. Al-Quran dengan Al-Quran. Macam Majanurah kan kita sebut tu perkataan kan disebut surah As-Sajdah. Dia macam tu lah. Asy-Syanqiti dia bawa macam tu. Future Asy-Syanqiti. Future Asy-Syanqiti, insya-Allah. Ini Subang Jayai ke? Al-USJ. Subang Jayai. Baik, Al-Biqai kata kesucian, makna Al-Qudus ialah kesucian yang tidak menerima perubahan. Kesucian yang tidak menerima perubahan. Baik. Apa maksudnya? Maksudnya ialah Allah SWT itu sifatnya suci tanpa dia menerima perubahan ataupun membuat perubahan. Kadang-kadang seseorang itu dia kalau kita kata tentang hormat, dia itu dihormati setelah berlakunya perubahan pada diri dia. Contoh, jawatan
makin meningkat. Orang jadi apa? Hormat kat dia. Kalau dulu dia bukan Don, sekarang dia dah jadi YB kan. Jadi orang apa? Hormat dekat dia. Dulu mungkin orang biasa, tapi sekarang dah ada perniagaan, maju dah naik kereta yang mewah kan. Maka dia berubah. Kenapa? Jadi hormat itu kenapa? Kerana ada perubahan. Tapi Allah SWT Al-Qudus, sifat suci pada diri dia itu dia tidak berubah, tidak perlu buat apa perubahan dan tidak menerima perubahan. Apa saja perubahan yang terjadi di sekeliling itu tidak akan memberi kesan kepada kesucian Allah SWT. Ia tidak disentuh oleh kekotoran. Kesucian yang tidak disentuh oleh kekotoran luaran dan juga dalaman. Kekotoran luaran secara zahir yang boleh dilihat dan juga kekotoran dalaman yang tidak boleh dilihat. Orang-orang yang baik, contoh kalau cerita tentang kalau orang sebut contohnya kan, orang kata Ustaz Faiz, orang kata bagus dia tu, kan baik, cakap elok. Itu orang memuji kerana apa? Luar ke dalam? Kerana kesucian yang nampak di luar. Tapi dalam orang nampak tak? Orang tak nampak. Dalam tu orang tak nampak. Betapa kotornya dekat dalam tu orang tak nampak. Tapi Allah SWT di Al-Qudus, dia tidak disentuh oleh kekotoran luaran dan juga dalaman. Orang boleh nak bersihkan luar, kan, personality dia boleh nak bagi cantik, bagi suci, bersih sebersih-bersihnya. Tapi dalaman, itu pasti akan ada kekotoran. Allah SWT tidak ada kekotoran luaran dan juga dalaman. Al-Qudus ialah dia terus menerus terpuji dengan sifat kekudusan itu. Dengan sifat kesucian itu, dia terus menerus terpuji dengan sifat kesucian itu. Tidak kira tempat, tidak kira masa. Kadang orang kan dia itu ada kedudukan. Contoh mudah cerita YB ke CEO mana-mana ke kan, dekat Malaysia lah. Dia pergi luar negara, dia pergi Indonesia ke, dia pergi Thailand ke, dia dilayan macam orang biasa lah. Sebab apa? Orang tak kenal dia. Dia kat sini dilayan istimewa, dihormati sebab apa? Sebab orang kenal dia. Dia pergi tempat orang tak kenal, orang tak layan. Orang lain dia macam biasa. Allah di mana-mana tempat dia tetap suci, di mana-mana tempat dia tetap dimuliakan. Asy-Syanqiti kata Al-Qudus dia sifat yang terpuji dengan segala macam kebaikan. Imam Al-Ghazali mengatakan bahawa Al-Qudus maha suci dari segala sifat yang dapat dijangkau oleh indera atau yang terlintas di fikiran. Ini lain sikit pandangan Imam Ghazali. Maksudnya apa? Imam Ghazali menyatakan bahawa sifat Al-Qudus Allah SWT ini dia suci, dan suci dia itu, kalau kita kata Allah ni dia satu zat yang suci, yang bersih luaran dan dalaman, tak ada kekurangan, keaiban dan segalanya, maka Imam Ghazali kata Al-Qudus dia lebih daripada apa yang kita fikirkan itu. Apa yang kita cerita, apa yang kita sifatkan Allah SWT. Dia lebih daripada itu. Itu maksud Al-Qudus. Kalau kita rasa suci Allah itu dengan dia sentiasa terus-menerus dipuji. Segala kebaikan disandarkan kepadanya. Tidak pernah ada kekurangan ataupun keaiban pada diri Allah. Maka Imam Ghazali kata Al-Qudus dia adalah melangkaui apa yang terlintas di fikiran manusia. Dia lebih daripada apa yang manusia fikirkan. Okay, baik. Ustaz, Ya saya. tanya sikit. Indra apa Ustaz? Dijangkau oleh indra. Dijangkau oleh panca indera. Panca indra. Panca indera. Dia panca indera. Maha suci dari segala sifat yang dapat dijangkau. Maha suci dijangkau. Maha suci Allah itu dia maha suci dengan segala sifat yang dapat dijangkau oleh panca indera. Macam manusia mata, mata. Ya. Kadang kita melihat sesuatu itu suci, sesuatu itu terhormat, sesuatu itu mulia. Maka sifat Allah lebih daripada itu. Dia macam bila Allah ceritakan tentang syurga, kan? Allah sebut syurga tu ada buah ada zaitun, ada anggur, minum di gelas tembaga, duduk lepak-lepak, kafura daripada gelas, kafura.
ada pelayan, apa je nak dapat. Kita boleh bayangkan semua tu kan. Tapi akhirnya dalam hadis cakap apa? Akhirnya dalam hadis cakap Lebih lagi pada tu. mala ainun ra'at. Apa yang mata ni tak pernah tengok. Maka kita bayangkan dalam syurga itu gelas, ada anggur, ada orang melayan. Itu yang kita bayangkan. Tapi Allah kata mala ainun ra'at. Bukan seperti itu. Kalau kita rasa itu dah menyenangkan, dia lebih lagi daripada itu yang kita tak boleh nak fikir. Dia mala nak ainun jangkau. ra'at. Wala udhunun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Tak pernah terlihat oleh mata, tak pernah terdengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pun di fikiran sesiapa pun. Maka apa saja yang terlintas di fikiran kita menunjukkan yang kita rasa dah best, syok sangat dah syurga ni, maka dia lebih lagi daripada tu. So maknanya Al-Qudus ni suci yang tak boleh dibayangkan lagi lah. Tak boleh bayang. Kalau kita bayangkan sesuatu itu yang suci, maka kita kena yakin ada Allah, dia lebih yang lagi maha suci. Lebih lagi suci daripada apa yang kita sifatkan, apa yang kita fikirkan. Sedangkan apa yang kita sandarkan kepada Allah dah cukup hebat dah. Tak ada manusia dah yang boleh macam tu mendapat hormat dan juga suci dan juga mulia. Tapi tetap dia melebihi daripada apa yang kita katakan ataupun apa yang kita terlintas di fikiran. Baik. Perkataan Al-Qudus. Perkataan Al-Qudus dalam Al-Quran hanya disebut sebanyak 2 kali sahaja. Maryam ada ke? Perkataan Al-Qudus. Al-Qudus itu hanya disebut sebanyak 2 kali sahaja. Pertama di mana? Surah Maryam tak? Ni Surah satu Maryam. ni kat sini. Kat mana? Kedua surah Hasyr. Ayat 23. Pertama surah Al-Hasyr. Baik, betul, ayat 23. Kita tengah bincang ni. Satu lagi surah Maryam ayat berapa? Surah Maryam kot. Ali Imran. Maryam kot. Ali Imran. Bunyinya apa? Bunyinya kudus juga lah. Ha. Bunyinya kudus, dia di penghujung. Selepas daripada surah Al-Hasyr ni, iaitulah pada surah Al-Jum'ah. Oh, salah lah saya. Surah Al-Jum'ah ayat yang pertama. Surah Jum'ah ayat yang pertama. Baik. Saya nak mengajak kita lihat surah Al-Jum'ah ayat yang pertama. Surat berapa Ustaz? Pada muka surat 553. Surah ke-62 ayat yang pertama. Muka surat 553. Oh, yang tu dia cerita yang pasal makan malam Ruh Kudus tu. Sebut agaknya. Oh, Ustaz. Mungkinlah ya. Ruhul Qudus. Mengenai Nabi Isa. Nabi Isa kan. Yang the last supper tu kan. Iya, Biruhil Qudus. Baik, yang pertama surah Al-Jum'ah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil quddusil azizil hakim. Terjemahan. Tak dengar suara je ya. Dia kena unmute. Yalah Raja. Ya ke? Oh, sorry. Okay. Apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi sentiasa bertasbih kepada Allah, Maharaja yang Maha Suci, yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Maha bijaksana. Baik. Kudus, Maha Suci. Ayat ni. Saya lupa. Kalau kita melihat pada ayat yang sedang kita bincangkan ini, surah 59 ayat yang ke-23, apa perkara yang kita nampak lebih kurang? Sekejap, saya cuba saya copy paste sekejap ayatnya biar sebelah-sebelah mudah kita nak nampak. Okey.
Okey. Okey, baik. Ini ayat yang kita bacakan tadi. Kita nak buat sedikit pemerhatian pada dua ayat ini. Dengan ayat ke-23 yang kita sedang bincangkan apa yang kita boleh nampak persamaannya. Kedua-dua tu ada Al-Maliku. Al-Malikul. Saya ambil separuh je. Okey. Okey, baik. Ada dua-dua Al-Malikul Qudus. Al-Maliku. Dua ayat surah 59 ayat 23 dengan surah Al-Jumu'ah ayat pertama. Apakah persamaannya yang kita boleh lihat? Haji Zainal telah Al-Malikul. berkongsi dengan kita. Sebelum sempat saya copy paste. Dia lagi laju tajam. Lagi laju daripada copy paste. Iaitulah Al-Malikil Qudus. Baik. Dalam Quran, perkataan Al-Qudus iaitu nama Allah Al-Qudus dua kali je. Kalau yang lain dia ada beberapa kali. Ada perkataan yang ruwetnya qaf dal sin itu ada 8 kali atau 11 kali. Kan antaranya biruhil qudusi, satu lagi muqaddasati, dan ardul muqaddasah. Bentuknya ada 8 atau 11 kali disebut dalam Al-Quran. Tapi nama Allah Al-Qudus hanya 2 kali saja disebut di dalam Ustaz, Al-Quran. Muqaddasitwa tu bukan Muqaddasitwa, ya betul. Ruwa yang sama, Muqaddasitwa. Ruwa dia yang sama. Dan pada kedua-dua ayat ini gandingannya sama, gandingan sebelum Al-Qudus, iaitulah Al-Malik. Al-Malik. Selepas Al-Qudus berbeza. Ini As-Salam, yang ini Al-Aziz, berbeza. Tapi sebelum Al-Qudus gandingannya adalah sama. Baik. Apa pandangan ataupun apa yang kita boleh dapat daripada dua persamaan ni? Dia maha menguasa dan maha suci. Maha berkuasa, maha menguasa, maha menguasai. Dialah raja. Sebentar. Okay. Dia maha kuasa Dia maha menguasa. dan maha suci. Okey. Ada lain? Raja. Raja. Okey. Raja apa? Dan alam. Raja. Raja sekalian alam. Okey, Sekalian baik. alam. Raja Kaitannya sekalian dengan Al-Qudus. Kaitannya dengan Al-Qudus. suci. Raja sekalian apa? Yang suci. Yang suci. Okey, baik. Sekalian alam. Ya. Menguasai sekalian alam dan dia maha suci. Menguasai sekalian alam dan dia maha suci. Okey. Ada lagi? Yang pastinya dua-dua tu orang bertasbih menyucikan dia. Yang pastinya kedua-dua itu orang bertasbih memujinya. Betul. Menyucikannya dan memujinya. Betul. Tepat. Surah Al-Hashr pun pada penghujungnya Al-Hashr. memuji. Begitu juga Memuji surah Al-Jumu'ah juga bermula dengan bertasbih. Okey, baik. Pada kedua-dua nama Allah Al-Qudus digandingkan dengan Al-Malik pada kedua-dua tempat. Baik. Seolah Allah nak bagi tahu, kan? Bila kita cerita tentang Al-Malik, kita cerita tentang Al-Malik, kita cerita tentang pemilik, kita cerita tentang penguasa, kan? Dan kita sebutkan bahawa
manusia juga ada memiliki, betul tak? Ya. Manusia juga ada yang ada kuasa, ada jawatan, betul tak? Ya. Cuma bezanya manusia tak ada kedua-dua lah. Dia hanya ada salah satu sahaja. Okey, baik. Apa kaitannya dengan Al-Qudus ialah seolah Allah nak bagi tahu kepada kita bahawa manusia yang memiliki apa sahaja, dia memiliki harta, dia memiliki perniagaan yang besar, ataupun manusia yang ada kuasa sama ada jawatan ataupun raja, maka manusia yang memiliki dan menguasai ini, dia hanya memiliki dan juga menguasai, tetapi dia tidak Al-Qudus, Suci. tidak suci. Maksudnya apa? Dia Maksudnya berdosa dia juga. ada terpalit dengan kekotoran. Dosa. Kotoran dosa. Terpalit dengan kekotoran. Pertamanya dia terpalit dengan dosa. Yang kedua, dia terpalit dengan kekotoran ketika mana dia nak mendapatkan sesuatu tu. Contoh, orang dia jadi kaya dengan meniaga contohnya. So dalam dia nak mendapatkan kekayaan dia itu, mungkin ada apa? Cara yang tak betul. Adanya kekotoran dalam urus niaga, dalam urusan. Betul tak? Kan? Adanya mungkin transaksi dengan riba contohnya. Yang penting ada apa? Dia tidak Al-Qudus. Dia memiliki tapi pasti ada campur aduk walaupun sedikit kekotoran dalam cara dia mendapatkan sesuatu tu. Kalau dia ada jawatan, cara dia mendapatkan jawatan itu ada terpalit dengan kekotoran. Baik. Katakan pula, oh dia ni memang raja Ustaz. Dia memang raja, memang sultan. So dia tak payah buat berniaga apa, dia tak payah buat apa, memang dia dapat dah semua tu. Kan? Maka dia tak adalah kekotoran dalam nak mendapatkan raja ke, jawatan tu ataupun nak mendapatkan harta. Baik. Manusia dia dah ada perkara itu, dia dah menguasai dan juga memiliki, dia juga terpalit dengan kekotoran ketika mana apa? Menggunakan harta. Dia terpalit dengan kekotoran orang yang ada jawatan, dia terpalit dengan kekotoran ketika dia nak mentadbir, nak menguruskan. Betul tak? Tetapi Allah SWT, dia yang memiliki dan dia yang menguasai dan dia suci daripada segala apa kekotoran, baik yang zahir ataupun yang batin. Allah dalam nak mendapatkan semua yang ada di langit dan juga bumi, ada tak bercampur aduk dengan perkara yang bukan hak Allah? Ya. Tak ada. Adakah bercampur pinjam duit sana, pinjam duit sini, ada riba ke, terambil hak orang dan sebagainya? Tak ada. Tidak ada. Allah bila dah ada kesemuanya, adakah Allah menggunakan apa yang dia ada itu ataupun menggunakan kuasa dia dengan zalim? Dia menzalimi orang ini, menzalimi orang itu, dia bagi dekat apa kroni ke, dia bagi dekat kawan ke, ada ke? Dia tahan bantuan sana? Tak. Dia suci daripada dalam bentuk pentadbirannya kesemuanya ketika nak mendapatkan ataupun ketika nak menggunakan apa yang dia ada. Maka Allah Al-Qudus, dia suci daripada semua itu. Tidak ada kekurangan dalam apa yang dia miliki. Tidak ada keaiban dalam cara dia mentadbir ataupun menguruskan apa yang dia miliki. Kadang orang cara dapat tu betul kan, halal 100%, tapi cara guna tak kena kan, cara dia spend tu salah, maka ada juga kekotoran di situ. Maka pada kedua-dua nama Allah Al-Qudus dalam Quran digandingkan dengan Al-Malik, seolah Allah nak bagi tahu kepada manusia bahawa kalau engkau rasa engkau memiliki, engkau rasalah engkau memiliki walaupun sebenarnya tak. Tapi kalau engkau rasa engkau ini memiliki ataupun engkau ini berkuasa, tapi engkau tak boleh dapat satu ini, iaitu Al-Qudus. Suci ini engkau mesti tak ada punya. Mesti ada bercampur-campur dalam urusan cara mendapatkan ataupun cara mentadbir ataupun menguruskan apa yang dia dapat itu. Baik. Maka Allah zatnya Al-Qudus yang maha suci, yang tidak
Orang Ah, yang ter- kudus. terpalit dengan apa jua kekotoran. Tak ada apa-apa pun kekotoran. Kan? Sama ada zahir ataupun batin. Baik. Al-Malik Al-Quddus. Al-Malik Al-Quddus ini biasa tak kita sebut? Ada. Bila kita biasa sebut? Zikir ada. Ha? Zikir ada kan? Zikir ada. Dalam lagu Ustaz. Lagu. Dalam lagu. Okey. Asmaul Husna. Asmaul Husna. Asmaul Husna memang lah keladu. Memang ada nama dia. Baik. Kita biasa sebut pada bulan puasa kan. Kita sebut Subhanal Malikil Quddus. Allah. Salah. Kan? Betul. Subhanal Malikil Quddus. Kan biasa sebut kan. Betul tak? Ke dah lupa? Dah setahun, 2 tahun tak pergi tarawih, lupa lah. Subhanal Quddus. Baik. Subhanal Malikil Quddus kita biasa dengar kan? Baik. Ucapan Subhanal Malikil Quddus kan, sebenarnya ia tidak diucapkan setahun sekali sahaja. Dia bukannya setahun hanya pada bulan Ramadan, bukan. Dia sepatutnya diucapkan berapa kali dalam setahun? Saya rasa ada dalam zikir doa. Rasa. Berapa kali setahun ia sepatutnya diucapkan? Ia sepatutnya diucapkan 365 kali setahun. Setahun. Maksudnya apa? Kena ucapkan berapa lama? Kena ucapkan setiap hari. Ni Ustaz ni dia punya ada satu ya. Subhanad daimul qaim, subhanal qaimul daim, subhanal hayyul qayyum, subhanal malikil quddus, subhana rabbil malaikati waruh. Ini doa. Ada. 3 kali Dalam sehari. doa. 3 kali sehari. Tak payah lancar-lancar tu. Kalau masa sujud boleh baca Ustaz kan? Ha? Berzikir masa sujud. Baik. Baik. Pertama zikir Subhanal Malikil Quddus itu kita ucapkan minimum 365 kali setahun. Maksudnya sehari sekali. Aduh, Itu yang pertama. Kenapa? Soalannya kenapa? Kerana ini adalah bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika solat witir. Boleh nampak tak di skrin? Saya kongsikan. Ini daripada website Pejabat Mufti Wilayah. Baik, bacaan di dalam solat sunat witir. Antara bacaan di dalam solat sunat witir berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah daripada Abdurrahman bin Abza radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'u fil witri yusabbih bisabbih isma rabbikal a'la. Maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca di dalam witir dengan surah Sabbih isma rabbikal a'la dan juga qul ya ayyuhal kafirun dan juga qul huwallahu ahad. Ini 3 surah yang Nabi baca pada solat witir. Witir 3 rakaat lah. Buat 1 pun boleh je. Janji buat. Janji buatlah. Baik. Poin kita di sini. Apabila baginda sallallahu alaihi wasallam memberi salam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Dalam keadaan baginda SAW mengangkat suaranya ketika membacanya. Hadis riwayat Ahmad, hadis ini sanadnya sahih berdasarkan syarat Al-Bukhari dan Muslim. Okey, baik. Maka Subhanal Malikil Quddus yang kita baca dalam solat yang kita zikirkan antara solat tarawih itu sebenarnya dia adalah zikir yang Nabi bacakan setelah solat sunat witir. Sebab itu minimum 365 kali kita baca setahun. Sebab apa? Setiap hari kita witir, kita baca sekali. Kan? Dan Subhanal Quddus. Kita dah hafal semua, betul tak? Kita dah hafal. Cuma sekarang kita nak masukkan dia pada tempat yang Nabi buat. Itu je. Kita nak masukkan zikir ini pada tempat yang Nabi buat. Mengikut apa yang hadis sebutkan. Maka Nabi SAW membacakan Subhanal Malikil Quddus
selepas daripada salam witir. Lepas rakaat ketiga itu dah habis, Nabi bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi baca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Cara menyebutnya, baik. Subhanal Malikil Quddus. Ini sebab kita solat witir sendiri kan. Jadi kita baca sendiri, kita baca perlahan je. Dua yang pertama kita baca perlahan. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Yang ketiga, kita angkat sedikit suara kita dan kita panjangkan pada perkataan hana tu, subhana. Macam tu macam. Contoh, Nabi baca bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Nabi akan baca macam tu. Pada ha yang kali ketiga tu Nabi angkatkan lagi suara dan Nabi panjangkan pada perkataan Subhanal Malikil Quddus. Nabi panjangkan. Maka ini sunnah Nabi SAW setelah baginda selesai daripada solat witir. Maka sekarang kita dah masukkan. So tak perlu tunggu bulan Ramadan untuk kita bacakan Subhanal Malikil Quddus ini kan. Kita nak biasakan yang betul. Ini yang Nabi bacakan zikir ini selepas daripada solat witir. Kan? Jadi bila kita baca tu, kita kongsi sekali supaya apa? Supaya nanti bila kita baca, kan kalau Haji Ayah baca kan, isteri dengar ataupun kita baca kan, anak-anak dengar kan. Kita Subhanal Malikil Quddus, dia terkejut, mak, ini bukan solat tarawih mak, ni solat witir. Mak solat tarawih ke tadi kan? Ini bulan apa mak solat ni kan? Bukan. Kan? Bukan dibaca hanya pada solat tarawih. Nabi baca dalam hadis sebutkan dia baca selepas solat witir. Maka kita nak mengamalkan hadis ini. Nampak ke tak kat skrin sebenarnya? Nampak? Nampak. Ini yang Nabi SAW baca. Baik. Bawah tu sikit siapa yang nak lebih lagi? Baik. Antara perkara sunat dilakukan selepas solat witir adalah mengucapkan Subhanal Malikil Quddus sebanyak 3 kali. Ini kerana ia dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dan terdapat penambahan di dalam satu riwayat bahawa Nabi SAW meninggikan suaranya pada kali yang ketiga. Kan, yang tadi disebutkan. Subhanal Malikil Quddus. Yang kali yang ketiga. Setelah itu Nabi SAW berdoa. Allahumma a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, wahai Tuhan kami, aku berlindung dengan redha-Mu daripada kemarahan-Mu. Aku berlindung dengan kesejahteraanmu daripada hukuman-Mu. Dan aku berlindung denganmu daripada tindakan-Mu. Tiada daya aku ini untuk menghitung pujian kepadamu. Engkau itu, wahai Allah, seperti mana yang engkau puji dirimu. Hadis riwayat Muslim. Maknanya hadis yang sahih dan ini diambil daripada kitab Al-Mu'tamad dalam mazhab Asy-Syafi'i. Maka ini doa Nabi SAW tambahan ekstra. Boleh nampak ke doa ni? Tak nampak. Nanti saya boleh kongsikan. Saya kongsikan dalam grup doa ini yang Nabi bacakan setelah Subhanal Malikil Quddus. Ini kita boleh amalkan. Bagus yang untuk witir ini. Kenapa? Kerana bila kita baca setiap hari kita jadi susahlah nak lupa. Susah nak lupa. So kita mengamalkan sunnah Nabi. Dan kita mengamalkan ini doa Nabi SAW dan itulah doa yang terbaik. Itu doa diambil daripada Al-Quran dan juga doa yang diambil daripada hadis Nabi SAW. Ustaz, kita sebut Malikil tak apa Ustaz? Yang mana satu? Malikil. Baik, Subhanal Maliki. Dia kena Subhanal Maliki Al-Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Dia kena Subhanal. Barisnya Maliki. Jangan Maliku. Subhanal Maliku. Dia maknanya berbeza. Dia baca Subhanal Malikil Quddus.
Ustaz, dari segi makna ni macam mana Ustaz? Subhana malikil qudus. Baik. Terjemahannya. Kalau terjemahan yang biasa, subhana kita selalu terjemahkan dengan apa? Maha suci. Maha suci. Allah. Maha suci Allah atau Zat Al-Malik yang maha menguasai, Al-Qudus yang maha suci. Maka untuk terjemahan kita subhana dan Al-Qudus, dia kedua-duanya yang maha suci. Ikut terjemahan kita. Kan? Tapi sudah tentu mungkin ada sedikit, mesti ada perbezaan kan, betul tak? Ya. Sebab apa? Sebab perkataannya berbeza, maka mestilah ada perbezaan antara subhana dan juga Al-Qudus. Nanti pada penghujung ayat ke-23 nanti kita akan sampai, atau penghujung ayat 24 nanti kita akan sampai pada perkataan subhanallah, dan kita akan lihat pada perkataan subhana. Kerana ini bentuk tasbih kan, bentuk tasbih. Banyak pada permulaan surah. Malikul Hakul Mubin pun ada kan? Hakul Mubin ada? Baik, maka kita nak amalkan sama-sama ini. Kenapa? Satu je sebab dia. Kerana Nabi SAW buat. Itu je. Kan? Kita nak mengikut petunjuk Nabi SAW. Lepas solat witir, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus, Subhanal Malikil Qudus. Yang ketiga tu kita tinggikan Subhanal, panjangkan sikit. Subhanal Malikil Qudus, dan kita angkat sedikit suara daripada dua yang awal ni. Maka nanti bila solat tarawih nanti kan, kita bukan saja baca Subhanal Malikil Qudus antara witir tu kan, antara tarawih. Nanti bila habis dia witir, bagus kalau yang kita yang solat di rumah kan, kita ajarkan pada ahli keluarga kan, pada anak-anak cucu yang ada untuk baca bersama-sama. Dan nanti kalau siapa yang di surau dan juga masjid, boleh kalau dia AJK lagi baguslah, boleh cadangkan kepada imam hari itu baca kan, ajarkan kepada jemaah semua apa yang Nabi SAW bacakan pada selepas witir. Abdihisma rabbikal. Ustaz, yang lagi satu yang maksud ya Latif, ya Kafi, ya Hafiz, ya Syafi tu Nabi tak buat Ustaz. Kan kita lepas witir kita baca tu. Yang tu Nabi tak buat. Wallahualam. Kalau kita lihat pada zikir-zikir selepas witir, itu tak adalah daripada yang diriwayatkan bacaan selepas daripada solat witir. Kalau kita lihat pada kitab Al-Azkar pun, karangan Imam Nawawi pun tidak ada disebutkan zikir tersebut yang Nabi SAW bacakan selepas solat witir. Maka kalau kita nak baca yang itu, adalah lebih, Arabnya lebih aula, lebih utama untuk kita baca yang ini. Yang ini itulah. Yang ini dulu. Lepas tu kalau kita nak baca yang itu, boleh. Tapi boleh, jangan kita baca yang itu, kita lupakan yang ni lah. Jadi tak kena lah. Isu ni Ustaz, ini yang saya maksud kan. Kita diajar perkara yang kurang mustahak, tapi yang mustahak yang lebih aula tu tak diberitahu. Baru malam ni baru dapat yang ni. Itulah saya peliklah sikit. Macam kenapa kita dilatih buat perkara yang kurang signifikan ya. Yang kita hafal setiap hari, buat yang tu, tapi yang ini kita tak pernah buat pun. Malah hari ini Nabi buat. Tapi kalau orang kata zikir-zikir Nabi nanti, kalau orang kata berat macam mana? Kalau orang kata zikir-zikir Nabi ni berat, macam mana? Tapi kalau dah kita pengikut Nabi, kita nak ikut dekat-dekat dengan Nabi, kita patut utamakan apa yang Nabi buat. Pada saya lah kan, itu yang patut dilatih kepada kita, dipertunjukkan pada kita, bukan yang macam ya Latifu, ya Kafi, ya Ustaz. Saya ingat yang itu je lepas witir. Alhamdulillah lah, kita bawakan tahun ini kan, bermula pada sekarang ini persediaan untuk Ramadan, mula pada malam ni witir kita bawakan yang mengikut Nabi SAW, dan nanti sampai Ramadan kita sebarkan. Nanti mungkin kita boleh tulis kan, Hajar Nuril dia rajin dan pandai menulis. Kita minta dia tulis tentang zikir selepas pada solat witir ni kan, dan kita boleh sama-sama nanti kita forwardkan, kita sebarkan kepada kawan kita semua. Mudah-mudahan tahun ini kan kita mengutamakan apa yang Nabi SAW buat
Kan itu lebih baik. Kita nak biasakan. Kan kita ada biasakan astrowasis kan. Biasakan yang betul. Kita nak biasakan sesuatu yang betul itu. Kan. Yang lain itu bukan kita kata salah dan tak boleh, tapi kita seolah kebelakangkan Nabi. Jadi yang pertama sekali kita nak cerita pada orang adalah apa yang ada dalam Quran, kemudian apa yang ada dalam hadis. Lepas pada itu kita bawalah banyak-banyak amalan yang lain tu tak ada masalah. Tapi setelah kita cerita apa yang Nabi buat, apa yang datang daripada Al-Quran, barulah boleh nak tambah dengan yang lain. Ustaz, satu soalan Ustaz. Silakan. Di masjid saya dia tak baca macam ni. Dia selawat. Dia kata kita tak baca selawat tak lebih baik ke? Kita apa? Selawat. Instead of kita baca Subhana Malikil Quddus, dia selawat lah. Okey, dia berselawat. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Antara tarawih tu. Antara tarawih. Itu kita buat lah. Yang tu kita buat. Yang tak buat. Macam kan kita kan ada dua bahagian. Satu bahagian tu masa kita selepas 2 rakaat, lepas tu lepas 4 sebelum kita baca doa kan, sebelum imam baca doa. Ada yang akan baca yang ni lah. Subhana malikil ma'bud, subhana malikil mawjud, subhana malikil hayyil ladzi la yanamu wa la yamutu wa la yaqutu wa la, semua tu kan. Betul. Tapi di masjid saya dia selepas 2 rakaat dia selawat atas Nabi. Selepas 4 rakaat pun dia selawat atas Nabi juga. Dia tak baca yang panjang-panjang. Okey. Boleh? Jadi dia kata kalau kita cakap ini yang Nabi buat, ini kita selawat atas Nabi. Mana lebih baik? Sudah. Kita cuba nak beritahu orang masjid. Apa ni Haji? Ini selawat tak bagus ke Haji? Pi dah. Ilmu tak ada. Kita nak argue tak boleh. Kita ikutlah ni hadis ni. Kita nak apa tu? Nak menyampaikan apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam praktis. Amalkan je. Itu je. Kita bukan nak apa-apa kan. Nak sampaikan apa yang Nabi buat sahajalah. Kalau kata kita nak buat apa yang Nabi buat kan, lepas tu orang kata ini kita selawat atas Nabi kan. Dia macam balik kepada contoh yang saya selalu bawa lah. Kita minta tolong anak kan, pergi ambil barang kat kereta, dia tak pergi ambil tapi duduk puji, mak ni baiklah, ayah ni baiklah. Kita rasa macam mana? Kau arahan aku pun tak ikut, aku dah puji-puji aku, apa makna? Kita pun tak sunuk rasa, betul tak? Kita punya arahan, kita suruh ikut, dia tak ikut, tapi dia duduk sibuk nak puji-puji kita dan sebagainya. Kan? Apa rasa tu? Ada macam something wrong tak? Kan? Dia macam jadi macam dia nak something bodek. Dia nak bodek. Jadi tak payah suruh. Nak bodek supaya tak suruh. Kan? Maka dia ada rasa macam satu benda yang tak kena lah. Kan? Maka Ustaz, Nabi, saya nak tanya sikit, nak clarify silakan. sikit. Silakan. Okay. Saya dipahamkan selawat ni lebih baik daripada bertasbih. Sebab selawat ni walaupun kita selawat tak ikhlas, kata kita dengan mabarakan orang tu dengan potong sayur kan. Asal kita cakap selawat Nabi kan, itu lebih diterima daripada kita bertasbih tengah kita marah ataupun tak ikhlas. Tak ikhlas lah, tak ikhlas. Adakah begitu Ustaz? Baik. Soal pahala Tuhan yang tahu. Ada dua sisi. Yang pertama dalam nak melakukan sesuatu dalam agama. Nak melakukan sesuatu dalam agama, kita cerita tentang semua ibadah lah. Sama ada solat, sama ada bacaan, sama ada zikir. Pertama, itu mesti mengikut apa? Mengikut Al-Quran dan juga hadis. Kenapa kena ikut? Kenapa? Kerana itu tujuan Allah turunkan Al-Quran dan itu tujuan Allah datangkan Nabi. Hantar Nabi, kan? Itu yang Allah sebut kalau kita lihat pada ayat yang kedua surah Al-Jumu'ah ni kan. Ayat kedua, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitabah. Dialah yang telah mengutuskan dalam kalangan orang-orang Arab yang ummiyin seorang rasul Nabi, iaitu Nabi daripada kalangan mereka sendiri yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah
dan membersihkan mereka dari i'tikad yang sesat serta mengajarkan mereka kitab Al-Quran dan hikmah. Maka tujuan Nabi datang nak buat apa? Ngajar. Kan? Ngajar. Tujuan Nabi diutus untuk apa? Untuk ajar. Jadi kalau seorang murid, guru datang ajar, dia tak nak dengar. Kan? Patut tak murid buat macam tu? Tak patutlah. Boleh tak seorang murid kan, dia cikgu masuk kelas dia buat tak tahu, cikgu ajar apa dia buat tak tahu je. Layak tak murid itu digelar sebagai murid? Atau layak tak murid itu digelar sebagai oh ini murid saya kan. Sedangkan apa yang diajar guru tu ajar dia tak dengar pun, tak bagi perhatian. Maka Nabi tujuan diutus untuk mengajar. Maka bila Nabi ajar, kita sebagai murid kena buat apa? Kena dengarlah. Dan lepas tu kena ikut apa yang diajarkan itu. Dan apa itu, Allah sebutkan tentang Nabi SAW. Sebentar. Maaf. Tu. Allah sebutkan pada surah yang ke 25 ayat yang ke 54, saya bacakan saja. Pada muka surat 364 surah Al-Furqan, surah 25 ayat 54. Bukan surah 5, surah berapa? Maaf, surah 24 ayat 54. Baik, muka surat 357. Muka surat 357. Dan Allah berfirman, "Qul athi'ullaha wa athi'ur rasul." Taatilah Allah dan taati Rasul. Baik, kena taat Allah dan juga taat Rasul. Yang betul. Kemudian Allah kata, "Fa in tawallaw fa innama 'alaihi ma hummila wa 'alaikum ma hummiltum wa in tuti'uhu tahtadun." Ini poin kita. Allah kata ta'ala Allah dan ta'ala kepada Rasul Allah. Kemudian jika kamu berpaling ingkar, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya Rasul Allah hanya bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepadanya. Dan kamu pula bertanggungjawab akan apa yang ditugaskan kepada kamu. Baik, ini poin kita. Dan jika kamu taat kepadanya, nya ni siapa? Itu Nabi Muhammad SAW. Nescaya kamu beroleh hidayah, petunjuk. Maka orang yang nak hidayah, dia kena buat apa? Taat pada Nabi. Taat kepada Nabi. Kerana itu cara nak mendapatkan hidayah. Maka tak mungkin orang yang dia kata, "Ya Allah, beri kami ni petunjuk." Lalu dia tak nak ikut Nabi. Macam mana? Tak boleh lah. Kan? Sebab Nabi penunjuk jalan. Kita nak pergi, kalau kita pergi satu tempat, satu negara yang kita tak biasa. Kan? Tiba-tiba contoh kita nak pergi Uzbekistan. Kita pack bag, beli flight ticket, kita terus pergi ke? Tak. Kita akan pergi through apa? Travel agency. Sebab kita nak apa? Kita nak akan tourist guide. Betul tak? Tak sampai sana nak pergi mana? Tak tahu. Nak buat apa? Tak tahu. Sebab apa? Tak ada orang guide kita kat sana. Maka kita perlu pada tourist guide. Nak pergi pada satu tempat yang kita tak familiar. Maka nak menuju kepada Allah, nak menuju kepada syurga, dia perlukan kepada guide. Nak sampai pada sana. Baiknya Allah, dia bukan saja bagi panduan bertulis. Kau ikut map ni, settle. Tak, dia hantar orang. Tolong bawa. Ikut map tu. Baik tak Allah? Baik. Maka Allah utuskan Nabi untuk ajar kepada kita hudan ini, iaitu Al-Quran. Dan Allah utuskan Nabi itu dia sebagai petunjuk. Yang kena buat apa? Kena ikut. Maka dalam hal kita nak beragama, pertama kena ikut Nabi SAW. Allah kata, "Qul ati'u Allah wa ati'u Rasul." Kan? Ta'ala Allah dan ta'ala Rasul. Dan Allah kata, "Wa may yuti'ir Rasul faqad ata Allah." Siapa yang taat kepada Rasul, maka dia telah taat kepada Allah. Kan? Maka ketaatan kepada Allah itu mesti taat kepada Nabi. Taat kepada Nabi adalah dengan apa? Mengikut apa yang Nabi SAW lakukan. Kita sebut sebagai apa? Sunnah. Nabi SAW, dia takkan lari. Sebab Nabi akhlak dia apa? Al-Quran. Akhlak Nabi Quran. So Nabi akan bawa kepada Quran. So jangan bimbang untuk lari daripada Quran tu, tak.
dia tak akan lari. Sebab memang akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Maka dalam hal beragama, apa saja yang kita lakukan dalam konteks agama, ia perlu kepada mengikut Al-Quran dan juga mengikut hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Maka kalau kita nak berzikir, kita kena ikut apa? Kena ikut apa? Allah Nabi. Kena ikut zikir yang Nabi SAW baca. Baik. Kalau kita katakan, kita kata selawat itu baik. Zikir. Itu dia buku dia. Ajar dah kongsikan. Isnul Muslim. Itu semua dalam tu zikir Nabi SAW. Baik, kalau kita katakan hadis Nabi SAW, berselawat itu adalah lebih baik daripada bertasbih. Baik, maka kenapa waktu kita rukuk kita tak selawat? Waktu kita sujud kenapa tak selawat? Waktu iktidal kenapa tak selawat? Kenapa selawat hanya ada pada tasyahud awal dan juga tasyahud akhir? Kenapa kita bertasbih, berzikir? Kenapa tak masukkan selawat? Kenapa? Tak dimasukkan selawat kalau selawat itu lebih baik daripada zikir-zikir yang lain. Tak. Baik. Kemudian hal yang kedua, dalam nak menentukan mana yang lebih baik, itu datangnya daripada siapa? Ya Allah. Datang daripada Allah dan juga Rasul. Sebab apa? Sebab apa dia boleh datang daripada Allah sahaja? Kenapa? Kerana ia cerita tentang benda-benda yang gaib, betul tak? Ini lebih baik, ini lagi banyak pahala, ini lagi banyak pahala. So siapa yang tahu tentang lebih baik, tentang ganjaran-ganjaran dan sebagainya? Allah lah yang tahu. Kita tak boleh nak tetapkan sendiri. Ini lagi baik, ini lagi besar ganjaran dia, ini lagi hebat. Tak. Yang boleh tetapkan ganjaran itu semua adalah Allah sahaja. Kenapa? Kerana ia berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Innama indallah. Qul innamal ilmu indallah. Sesungguhnya ilmu apa? Ilmu dan juga ilmu berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib. Itu semua hanya di sisi Allah saja. Kita tak tahu. Maka ganjaran-ganjaran, buat ni dapat ni, buat ni dapat ni. Siapa je yang boleh bagi tahu benda tu? Allah lah. Kita tak boleh bagi tahu. Kita tak ada hak pun nak tentukan, tak ada hak. Baik. Maka dalam nak menentukan ganjaran, satu amalan ini adalah lebih baik daripada yang ini, maka ia mesti datang daripada mana? Daripada Al-Quran dan juga datang daripada hadis Nabi SAW. Kenapa? Kerana ini berkaitan dengan perkara-perkara yang gaib yang kita tak tahu. Hanya Allah saja yang tahu mana yang lebih baik. Sebab itu kalau nak cerita tentang mana yang lebih baik, selalu orang bawakan contoh apa? Kalau kita nak pakai khauf, ambil wuduk, sapu kat mana? Sapu kat kasut tu, kat khauf tu. Sapu dekat atas khauf. Sapu dekat atas khuf tu, khuf. Kan khuf yang kita pakai stokin pada kulit masa sejuk tu kan. Sapu atas khuf. Kalau nak ikutkan yang lebih baik, baik sapu kat bawah. Yang kotornya bawah, bukan atas. Betul tak? Nak ambil wuduk, sapu kat atas. Bukan sapu kat tapak kaki. Ikutkan logik akalnya. Logik tak? Tak. Tapi kenapa kita buat? Kerana Allah yang suruh. Nabi yang contohkan. Maka dia tak ada soal kenapa. Patut lebih baik ini, patut lebih baik tak ada. Tak ada soal mana yang lebih baik. Sebab apa? Sebab arahannya datang daripada Allah dan hanya Allah saja yang tahu. Itu masuk dalam perkara-perkara yang gaib. Maka begitu juga ganjaran. Kan? Kadang kita cerita ganjaran solat tarawih malam pertama ini, malam kedua ini, malam ketiga ini. Semua ganjaran-ganjaran dia mesti datang daripada hadis. Bukan kerana kita nak legit sangat. Kenapa semua kena ada hadis, kena ada reference. Tak. Kerana ini masuk perkara-perkara yang gaib. Kalau tak, senang-senang je lah kita boleh reka cipta. Setiap orang boleh reka cipta apa je yang dia nak ganjaran tu. Kan? Tapi kesian pada orang yang beramal. Rupanya bukan. Sebab itu, agama ini tegas dia perlu kepada apa? Perlu kepada rujukan, reference dia. Maka, kalau kita cerita tentang selawat, kita cerita tentang tasbih atau apa juga zikir, kesimpulannya. Yang terbaik adalah pada apa yang Nabi SAW lakukan. Kalau lepas solat witir Nabi baca Subhana Malikil Qudus, maka itu yang terbaik daripada selawat. Sebab apa? Sebab Nabi buat. Nabi tak baca selawat masa tu. Nabi tak baca selawat masa tu. Kalau baca selawat yang terbaik, maka ketika tawaf, bacalah semua selawat. Tetapi pada penghujung, kan, pada antara rukun Yamani dengan Hajar Aswad, apa yang Nabi baca? Rabbana atina fid dunya hasanah. Kenapa tak suruh selawat kat situ? Nah, sebab itu perkara gaib. Allah dan Nabi saja Allah je yang tahu. Nabi tahu datang kepada Allah. Maka kita buat apa? Kita ikut. Kita hanya ikut sahaja. Kita tak boleh tentukan mana
mana yang lebih baik. Yang terbaik adalah bacaan zikir yang Nabi SAW baca ketika itu. Lain daripada itu terpulang atas kita punya apa? Kita punya kesukaan. Contoh, waktu naik kenderaan. Doa naik kenderaan, Nabi ada baca, betul tak? Subhanallazi sakhkhara lana hadza, betul tak? Baik, kenapa tak tasbih? Tak. Okay. Nabi dah tetapkan itu bacaannya. Baik, tapi apa zikir yang tak ditetapkan? Zikir yang tak ditetapkan daripada bergerak daripada rumah nak sampai ke destinasi kita, tak ditetapkan bacaan. So terpulanglah waktu tu nak selawat ke, kita nak zikir ke, nak istighfar ke, terpulang pada kita. Sebab apa? Nabi tak ada contohkan pada ketika itu nak baca apa. So boleh terpulang pada kita nak baca apa. Tapi pada tempat yang memang Nabi sebutkan baca ini, maka yang terbaik adalah membaca apa yang Nabi baca. Itu yang terbaik. Tidak ada argument di situ, kerana yang terbaik adalah apa yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ustaz. Ya, saya. Ui. Kalau didalilkan pada Allah ayat kita berselawat Allah dan malaikat besar 10 kali innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi, maknanya selawat 10 kali baik daripada yang lain-lain tak? Allah pun berselawat juga ke atas Nabi. Betul. Allah berselawat ke atas Nabi dan Allah malaikat selawat kepada Nabi, dan siapa selawat Allah akan menurunkan rahmat atau selawat kepada kita 10 kali. Betul, itu ganjaran dia baik. Cuma macam yang saya sebutkan, untuk berselawat kita boleh selawat je bila-bila masa yang kita nak. Tapi tempat yang mana Nabi baca itu doa dia, itu zikir dia, maka yang terbaik adalah ikut apa yang Nabi baca. Sebab apa? Sebab zikir yang Nabi baca tu, Nabi baca suka-suka ke ataupun wahyu daripada Allah? Wahyu daripada Allah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak cakap daripada hawa nafsu dia. Semua yang Nabi cakap, Nabi buat itu semua adalah wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Maka Nabi baca Subhanal Malikil Quddus pada selepas solat witir. Itu Nabi sendiri yang reka cipta ataupun datang daripada Allah? Sudah tentu datangnya daripada Allah. Maka yang terbaik adalah apa yang Nabi baca ketika itu, yang Nabi telah tetapkan. Lain daripada itu, kita nak berselawat, boleh, tidak ada masalah. Kita nak menghabiskan masa kita antara subuh dan juga zuhur. Selepas baca zikir pagi dan petang, waktu tu free, waktu duha sampailah waktu zuhur, boleh baca. Kita nak berselawat sepenuh masa itu, tidak ada masalah. Boleh. Ustaz. Kita belum habis je. Ustaz, tak. Saya saja sebab panjang cerita pasal selawat ni, saya just nak share lah kalau kawan-kawan nak dengar lah. Saya secara kebetulan Ustaz buat topik selawat saya lepas kelas pasal selawat ni, just to share lah apa yang ada dalam kitab Imam Nawawi ni lah. Surah Al-Ahzab ayat 56, Allah dan malaikat berselawat kepada Nabi lah. Dia punya dalil lah. Wahai orang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkan salam sejahtera. Dan fadilat berselawat ni yang saya nak share je lah. Namanya kawan-kawan dah tahulah. Siapa yang membaca sekali selawat kepadaku, Allah akan berselawat kepadanya 10 kali. Kita semua tahulah kan. Dan dalam kitab ni pula kata Rasulullah bersabda, orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak berselawat kepadaku. Dan seterusnya ialah sungguhnya hari terbaik untuk kalian ialah hari Jumaat. Maka pada hari itu banyakkan selawat kepadaku, kerana selawat kalian diperlihatkan kepadaku. So mereka bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana selawat kami diperlihatkan kepadamu sedangkan engkau telah hancur menjadi tanah? Baginda menjawab, sesungguhnya Allah mengharamkan tanah menghancurkan jasad para nabi. Dan seterusnya dalam kitab ni, janganlah kalian menjadikan kubur Rasulullah sebagai tempat perayaan dan berselawatlah kepadaku kerana sungguhnya selawat kalian akan sampai kepadaku di manapun kalian berada. Dan tidaklah seorang yang mengucapkan salam kepadaku pada Rasulullah kecuali Allah mengembalikan rohku sehingga aku menjawab salamnya. Dan seterusnya dalam banyaklah. Dan satu kitab Rasulullah bersabda, biasa dengar tu. Celakalah seseorang yang namaku disebut padanya kemudian tidak membaca selawat kepadaku. Dan seterusnya, sesiapa yang namaku disebutkan di sisinya kemudian tidak membaca selawat kepadaku, maka dia telah celaka.
Orang kedekut ialah apabila namaku disebutkan di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Dan last, bahawa apabila dalam satu majlis seseorang berselawat kepada Nabi SAW sekali saja, selawatnya itu sudah mencukupi keseluruhan perjalanan majlis itu. Just to share lah apa dalam kitabnya saya baca, baru belajar semalam. Jazakillah khairah. Barakallahu fiik. Dah ada biasa dengar dah Kelebihan belajar berselawat apa. kepada Nabi tak apalah. sallallahu alaihi wasallam. Kira kesimpulannya kita berselawat kan. Kadang mungkin di tengah kelas kita boleh je kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada masalah kerana tidak ada waktu khusus kan. Tapi yang Nabi sebutkan khusus bila hari Jumaat macam yang Jawa kongsikan tadi. Baik. Tindakan kita dalam nak meneladani sifat Al-Qudus. Bila kita lalu pada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, kita kenal Allah Azza wa Jalla, maka apa yang kita nak lakukan setelah kita kenal Allah Azza wa Jalla, kita nak juga memasukkan ia dalam tindakan kita untuk kita meneladani sifat Allah Azza wa Jalla itu. Kenapa? Kenapa? Kerana Allah dia akan membalas sesuai dengan apa yang hamba tu lakukan. Contoh, kita dah baca pada surah Al-Mujadalah, betul tak? Tentang orang berilmu tu, waktu dia minta nak duduk. Iza qila lakum tafassahu fil majlis, minta tempat duduk. Bagi tempat duduk. Kan? Allah kata wahai beriman, apabila dalam satu majlis orang datang minta tempat, maka Allah suruh buat apa? Maka lapangkanlah. Ganjaran dia apa? Meninggikan darjat lah. Allah, kalau kita lapangkan untuk orang, Allah akan lapangkan nanti untuk kita. Kan? Kalau kita bantu orang, siapa yang akan bantu kita? Allah akan bantu kita. Maka kita nak meneladani sifat Al-Qudus Allah Azza wa Jalla ini. Maksudnya apa? Kita nak melakukan apa yang kita boleh ikut kapasiti kita sebagai hamba. Mudah-mudahan nanti Allah nanti akan mensucikan kita. Itu yang kita harapkan. Kalau kita menyayangi orang lain, nanti Allah akan menyayangi kita. Itulah yang kita maksudkan dengan tindakan ataupun kita nak meneladani sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, daripada sifat Al-Qudus, apa tindakan kita? Kita nak pastikan setiap perkataan dan perbuatan semuanya suci hanya kerana Allah. Allah sifatnya yang maha suci, maka kita sebagai hamba mengikut kapasiti sebagai seorang hamba kan. Bukanlah kita nak menyucikan diri kita, bukan, tapi kita nak memastikan setiap perkataan dan perbuatan kita semuanya suci hanya kerana Allah. Kita ucapkan satu perkataan, kita tengok kita tak nak perkataan yang tak suci, perkataan yang kotor. Dan perkataan yang suci, yang baik yang kita ucapkan itu, kita lakukan dia hanya kerana Allah. Barulah suci kita punya perkataan tu. Kadang contoh macam saya mengajar ni keluarkan perkataan yang baik tak? Yang baik, orang nampak suci. Tapi kalau perkataan ini tidak disucikan hanya kerana Allah, maka sebenarnya dia adalah perkataan yang kotor. Perkataan yang kotor. Walaupun zahirnya suci, tapi dia perkataan yang kotor. Kenapa? Kerana ia tidak disucikan hanya kerana Allah. Kerana apa? Kerana Hajar Nuriah dah buat kelas malam ni, aku kena juga bagi kelas lah. Kan? So cakap lah. Kan? Bukannya kerana nak sampaikan kerana Allah. Begitu juga perbuatan kita yang kita lakukan. Kita membaca Quran, kita mengalunkan ayat Quran suci tak? Suci. Tapi kalau kita baca itu, kan, kita tak sucikan dia hanya kerana Allah, maka bacaan Quran kita itu telah menjadi kotor. Dia telah menjadi kotor. Maka kita nak meneladani sifat Al-Qudus Allah Azza wa Jalla. Kita nak pastikan dalam setiap perkataan kita dan perbuatan kita semuanya suci hanya kerana Allah Azza wa Jalla. Baik. Seterusnya Al-Malik, Al-Qudus, kemudian datang selepas itu perkataan apa? Assalam. Perkataan Assalam. Kalau dalam terjemahan yang maha selamat sejahtera diletakkan dalam kurungan dari segala kekurangan. Dari segala kekurangan. Okey. Kita nak ambil perkataan Assalam
kata dasar dia daripada sin, lam dan juga mim yang dibaca salima. Kenapa dia baca salima, dia tak baca salama? Wallahu alam. Begitulah perkataannya, salima. Maksudnya keselamatan dan keterhindaran dari segala yang tercela. Baik. Asal perkataan dia salimah. Perkataan assalam ni memang kita sangat-sangat familiar. Baik, daripada perkataan assalam, apa perkataan yang familiar yang kita biasa dengar? Islam. Islam, masya-Allah. Lagi Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nak keluar dah ke? Dah habis kelas. Assalamualaikum. Salam. Ingat bagi salam dah nak keluar dah kan. Okey. Ada Doa. lagi? Apa tu? Doa kita lah. Allahumma salli ala. Baik, perkataan muslim juga datang daripada salam. Selamat. Perkataan bahasa Melayu kita selamat kan. Kita letak selamat sejahtera, selamat hari raya, selamat pagi subuh, segala selamat itu datangnya daripada assalam. Baik. Yang kita biasa familiar Islam, salam, muslim dan juga selamat. Ini kita familiar. Baik. Apakah makna yang kita dapat daripada perkataan assalam? Yang pertama ialah selamat dan terhindar dari segala kekurangan dan keaiban. Selamat dan terhindar dari segala kekurangan dan keaiban. Apa maksudnya? Baik, maka Allah Azza wa Jalla dia tidak ada yang boleh mendatangkan mudarat. Tidak ada yang boleh mendatangkan mudarat atau mengancam untuk memudaratkan atau memusnahkan. Maka Allah terselamat daripada perkara-perkara itu. Maksudnya kan, kadang orang kita tak selamat daripada apa? Daripada ancaman orang. Kita tak selamat daripada apa? Kemudaratan yang orang lain nak buat kepada kita. Betul tak? Tapi Allah SWT dia selamat dan terhindar dari segala kekurangan, daripada segala ancaman ataupun perkara-perkara yang boleh nak mendatangkan mudarat. Yang pertama. Yang kedua, selamat dan terhindar dari kekurangan ini ialah Allah SWT tidak ada sesuatu pun yang kurang pada Allah SWT. Dan Allah tidak mengharap apa-apa pun daripada sesiapa pun, sama ada pemberian ataupun bantuan. Tidak mengharapkan. Allah tak pernah kurang sesuatu pun. Kita sudah tentulah banyak kan dengan usia kita yang sekarang ini, banyak dah berkurang banding dengan yang dulu. Maka Allah selamat daripada perkara itu. Tidak berkurang apa-apa. Dan juga tidak mengharapkan apa-apa pun pemberian ataupun bantuan. Tak mengharapkan pertolongan sesiapa pun untuk menguruskan. Sebab itu saya katakan Allah SWT dia assalam, dia tak mengharapkan pun para malaikat untuk apa? Membantu nak menguruskan kerajaan dia. Allah tak perlu pun kepada malaikat
Jibril untuk nak menyampaikan wahyu. Tak perlu pun. Allah boleh sampaikan direct kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa? Buktinya Nabi naik ke langit bertemu Allah Azza wa Jalla ketika Mi'raj untuk mengambil apa? Mengambil solat. Al-Fatihah. Solat. Al-Fatihah. Boleh tak direct pergi? Boleh je. Boleh. Tapi Allah sajalah guna perantara itu. Allah menggunakan perantara malaikat dan Allah boleh je bercakap dengan Nabi Musa direct, betul tak? Boleh. Maka Allah As-Salam. Dia selamat dan dia terhindar daripada apa? Perlu kepada apa? Bantuan ataupun pemberian daripada sesiapa. Ya. Baik. Kalau cerita tentang orang kaya kan, dia tak mengharapkan pun bantuan, tapi dia mengharapkan tak bisnes dia tu sentiasa berjalan. Bisnes dia nak berjalan, dia mengharapkan apa? Mengharapkan ada sale lah. Jadi dia mengharapkan tak sesuatu, dia tetap mengharapkan sesuatu walaupun dia dah kaya-kaya kan, tetap mengharapkan kepada sesuatu. Baik, Allah selamat dan terhindar daripada segala kekurangan itu, dari semua itu dan segala keaiban. Itu yang pertama. Yang kedua, maksud as-salam ialah memberi keselamatan pada manusia di dunia dan secara khususnya pada orang beriman di akhirat. Baik. Maka yang terkandung dalam nama Allah As-Salam bukan saja diri Allah itu selamat, sejahtera, terhindar daripada segala kekurangan, keaiban, kemudaratan, kemusnahan dan segalanya. Tetapi Allah As-Salam dia juga apa? Memberikan keselamatan pada manusia secara umumnya ketika di dunia. Sebab itu manusia kat dunia dia ramai je orang yang terselamat kan? Daripada aksiden ke, terselamat daripada apa mudarat ke, terselamat. Sebab apa? Allah itu As-Salam. Selamat. Tapi di akhirat Allah akan khusus bagi kepada orang beriman saja. Apakah maksud keselamatan nanti di akhirat? Itulah Allah selamatkan daripada dicampakkan ke dalam neraka. Maka as-salam Allah kepada di akhirat ini adalah untuk orang beriman yang nanti Allah akan selamatkan mereka, hindarkan mereka daripada api neraka. Baik. Soalan. Maka kita ambil 2 poin dulu. Maka sifat Allah as-salam, dia selamat dan sejahtera pada diri dia dan juga dia memberikan keselamatan kepada apa? Kepada orang lain. Bukan dia saja selamat, tapi dia juga memberi keselamatan kepada orang lain. Berada di sekeliling as-salam juga akan merasakan keselamatan. Itu kehebatan as-salam. Zat yang maha selamat, yang maha sejahtera. Sudah tentu dia berbeza dengan manusia. Kalau dia itu selamat, belum tentu dia boleh nak selamatkan orang lain. Kan? Lagi-lagi tang PKP ni. Kan? Kalau dia survive, belum tentu dia nak bantu orang lain survive juga. Mungkin dia tak mampu nak bantu ataupun dia pun tak nak bantu orang lain untuk sama-sama nak survive. Tapi Allah, dia itu selamat sejahtera dan siapa yang berada di sekeliling dia juga pasti akan selamat dan juga sejahtera. Yang lebih diharapkan nanti adalah di akhirat. Baik, soalannya. Kalaulah Allah itu sifatnya as-salam, yang maha selamat, yang maha sejahtera, berada padanya itu adalah sejahtera. Kenapa? Kenapa masih ada lagi musibah? Kenapa ada banjir? Kenapa ada orang kena buang kerja? Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada COVID? Ramai terjejas. Kenapa ada orang OKU? Bodoh. Yang buta, yang pekak. Kenapa? Kalau Allah itu as-salam, yang selamat dan sejahtera. Tujuan manusia dijadikan untuk diuji. Masya Allah. Kita adalah ingat hari itu. Kita belajar hari itu kan. Maka inilah persoalan
kenapa Allah itu As-Salam, tapi kita lihat dekat dunia ni kan tak aman, tak damai, adanya apa? Peperangan. Maka tak sejahtera, tak selamatlah untuk berada di bumi ni sebenarnya. Sebab apa? Ada peperangan. Kita bila-bila masa saja boleh berdepan dengan apa? Dengan inflasi, habis. Barang-barang keperluan semua habis. Kan? Kita bila-bila masa je boleh berdepan dengan kemarau, boleh berdepan dengan banjir, tanah runtuh. Kenapa perkara semua itu ada, sedangkan Tuhan dia adalah As-Salam, Maha suci, Maha Tuhan yang sejahtera. Maha selamat, Maha sejahtera, berada di sekelilingnya itu akan memberikan keselamatan dan juga kesejahteraan. Kesejahteraan. Kenapa terjadi begitu? InsyaAllah kita akan sambung pada sesi yang akan datang. Tanya sikit lah. Ustaz nak tanya sikit. Tadi pasal tadi dah jawab sebab kita kena abdikan diri pada Allah kan. Dan juga tapi yang satu ni sajalah nak tanya. Allah bagi salam kepada Siti Khadijah kan, Khadijah jawab Allahumma antas salam wa minkas salam kan. Apa sebenarnya tu yang dia jawab macam tu tu? Maksudnya? Yalah, ada ke berkena-mengena dengan Allah punya apa ni, sifatnya yang As-Salam ni? Adakah ada kena paling banyak Allah? Itu doa tu yang paling banyak salam kan? Ya, betul. Betul. Kenapa maksudnya kenapa Siti Khadijah dijawab begitu? Dijawab gitu, Allah bagi salam kan? Sebab pertama kan Nabi SAW menggunakan perkataan As-Salam. Dalam teks Arab dia, Nabi menggunakan perkataan As-Salam. Maksudnya kalau kita guna dalam bahasa Melayu pun kita ada perkataan tu kan. Contoh, orang kirim salam. Kan? Orang kirim salam. Maka bila disebut kepada Khadijah ke? Khadijah ke Aisyah? Dia sebut kepada Nabi, Nabi beritahu Siti Khadijah. Siti Khadijah jawab macam tu. Baik. Bahawa Allah kirim salam kepada dia, lalu dia kata, ya Allah, engkau lah Tuhan yang maha sejahtera, daripada engkau lah keselamatan dan juga kesejahteraan. Kenapa? Kerana Allah kirim salam, Allah mendoakan kesejahteraan kepada seseorang tu, Khadijah tu, doakan kesejahteraan kepada Khadijah, dan Khadijah nak memohon kesejahteraan kepada siapa? Kan? Contoh kan dia macam okey. Kan patutnya dah kirim salam tak payah ada sebut gitu. Betul. Dia memuji baik Allah. Dia macam ni. Dia macam kita kan selalu bila orang buat kebaikan bagi kita buat sesuatu, kita cakap apa? Kita bersyukur, terima kasih lah. Terima kasih. Tapi dalam bahasa Arabnya kita ucapkan jazakallahu khairah. Jazakallahu khairah. Maksudnya apa? Moga Allah memberi ganjaran yang baik kepada engkau. Kan bila kita dapat nikmat, orang bagi sesuatu, Allah bagi balasan. Kan? Kemudian satu hari tu saya dapat sesuatu, kan? Saya buat sesuatu dan menjadi, alhamdulillah. Maka saya puji bagi Allah. Saya cakap jazakallahu khairah. Kemudian saya fikir, aku nak Allah balas kepada Allah, macam tak kena kan? Ada siapa yang boleh balas kebaikan kepada Allah kecuali Allah sajalah. Maka bila Allah kirim salam kepada Khadijah, Khadijah nak minta siapa bagi kesejahteraan kepada Allah? Tak ada. Maka sebab itu Allah kata, Allahumma, engkau lah yang maha sejahtera itu, daripada engkau kesejahteraan, dan semua kesejahteraan itu balik kepada engkau. Maka dibalas dengan apa? Dengan puji-pujian. Sebab kalau jawab salam pun, Assalamualaikum, jawab juga Waalaikumsalam warahmatullah. Siapa yang nak bagi salam ataupun kesejahteraan dekat Allah? Siapa nak bagi? Tak ada siapa. Allah juga. Tak ada. Sebab itu dia doakan, Allahumma antas salam, ya Allah, engkau lah sejahtera. Kau doakan kepada aku kesejahteraan, tapi kepada engkau dah sejahtera. Tak adalah lagi yang boleh nak bagi kesejahteraan kepada panjang engkau. Lah doa dia tu banyak tahu apa perkataan salam dia. Saya dibalas. Dan doa itu insya-Allah kita akan lihat pada zikir itu, kita akan lihat pada minggu depan. Kita akan dalam berbincang dalam nama Allah As-Salam. Sudah pasti kita tak boleh melepaskan doa dan juga zikir itu. Kita berhenti dengan persoalan tadi yang mungkin kita akan bincangkan pada minggu depan insya-Allah. Baik, itu saja saya kongsikan pada minggu ini. Moga ada manfaat dapat diambil. Saya mohon maaf jika tersalah kata, terkasar bahasa. Aku lakukan hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Allahumma ij'al
هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا آمين. معصوما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع